Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada siri yang ke-142 dalam kitab Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quranul Karim. Dalam pembahagian kitab ini pengajian kitab ini kita bahagikan kepada dua, iaitu bahagian yang pertama adalah Tadabbur Al-Quranul Karim. Bahagian pertama adalah Qamus Al-Quran, bahagian yang kedua adalah Tadabbur Al-Quranul Karim. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita pada muka surat 206 dalam Qamus Al-Quran membicarakan qamus huruf H. Yang mana huruf H ini kita mencari dua bar ataupun dua kotak merah, yang mana perkataan ini tidaklah sekerap 3 dan 4 bar, 3-4 kotak merah, yang perkataan ini sering dan selalu berulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. 2 bar tidak sekerap seperti 3 dan 4 kotak merah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membicarakan dalam huruf H muka surat 206, iaitu Ha, Zai dan Hamzah. Haza'a, ini perkataan kata dasarnya 3 huruf, Ha, Zai, Hamzah. Verbnya adalah istahza'a, penambahan alif, sin dan ta, seperti istakhraja, istafa'ala. Okey, maknanya mengejek. Ini adalah verb, mengejek adalah fi'il, verb. Satu lagi adalah noun, iaitu huz'un, ejekan. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, huz'un ini adalah kita panggil gurauan dalam diam. Apa maksud gurauan dalam diam? Maksudnya adalah mempersendakan. Mempersendakan atau memerli, merendahkan orang lain. Dalam Quran banyak dalam Quran banyak selalunya memberikan perumpamaan tentang apa? Tentang dunia. Tentang dunia. Tuan-tuan lihat dalam juzuk yang ke-8 mungkin ada. Tuan-tuan lihat dulu juzuk yang ke-8. Kita nak membicarakan perkataan huz'un. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, tak ada juzuk 8 lahwan wa la'iba. Kita lihat dalam juzuk yang ke-7 pula. Mungkin ada juzuk yang ke-7. Okey. Tak ada. Tuan-tuan lihat pula juzuk yang ke-6. Mungkin ada di sini juzuk yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Muka surat 117 ayat yang ke-57 daripada suratul Maidah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu melantik orang yang menjadikan agama kamu sebagai bahan ejekan dan permainan. Huzwan
adalah bahan ejekan. Wala'iban adalah permainan. Iaitu di kalangan orang yang diberi kitab sebelummu dan orang kafir, orang musyrik itu sebagai pemimpin, dan bertakwalah kepada Allah. Maksud jangan jadikan orang Yahudi dan juga orang musyrikin, orang kafir sebagai pemimpin, kerana mereka akan menjadikan agama kamu sebagai satu perolokan dan juga permainan. Okey. Kita nak highlightkan di mana perkataan huzwan. Huzwan daripada huzun, haza'a, daripada haza'a. Okey. Huzwan wa la'iba. Okey. Juzuk yang ke-17 pun tuan-tuan akan jumpa dua line 17 ayat atas sekali. Wa idza ra'akal ladzina kafaru in yattakhidunaka illa huzwan ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Dan apabila orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi bahan ejekan. Mereka jadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai bahan ejekan. Huzwan. Lagi dalam surah apa ya? Dalam suratul Jasiyah, juzuk yang ke-25. Betul. Juzuk yang ke-25 dalam suratul Jasiyah. Page yang pertama dalam suratul Jasiyah. Ayat yang ke-9 daripada muka surat 499. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, sesuatu, maka ia dijadikan olok-olok. Apabila dia, orang kafir ini, mereka mengetahui ayat Allah Ta'ala sikit je, tapi mereka jadikan sebagai bahan perolokan. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. Ini juzuk apa? Juzuk 2 ni. Cerita tentang Al-Munakahat. Rasa Munakahat juzuk yang kedua. Tuan-tuan buka. Dalam muka surat 37. Okey. Ayat yang ke-231. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. Nampak? Huzwa. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Janganlah kamu menjadikan hukum hakam Allah sebagai permainan, bahan mainan. Wala tattakhidhu ayatillah. Okey?
Tuan-tuan yang puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perbincangan kita tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan ke atas buruknya akhlak orang-orang kafir ini, di mana Allah Taala sifatkan mereka selepas mengetahui terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hukum hakam Allah, dan mereka berdiri di atas kesahihan hukum hakam Allah, tetapi mereka memperolok-olokkan hukum hakam Allah. Mereka tahu, tapi mereka mainkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tuan-tuan lihat balik dalam ayat yang kita bincangkan tadi. Dalam ayat yang ke-231. Apabila kamu nak menceraikan isteri-isteri kamu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Mana isteri kamu bila nak habis iddah, kamu dah cerai dia, nak habis iddah, maka kamu lihat sekiranya ada kebaikan, rujuk kembali. Sekiranya tidak ada kebaikan, maka lepaskan dia, biarkan habis iddah dia dengan baik, dan kamu tidak membuat kacau bilau, supaya kamu tidak mempermain-mainkan iddah dia. Okey, janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudaratan, kerana dengan demikian kamu telah menganiaya mereka. Maksudnya, janganlah kamu wahai manusia, janganlah kamu memperolokkan, janganlah kamu mempermain-mainkan mereka. Kamu nak rujuk tapi bukan nak buat baik, rujuk untuk latangkan lebih kemudaratan kepada isteri kamu. Itu tidak dibenarkan. Iaitu dengan cara kamu rujuk mereka, kemudian kamu paksa dia, suruh dia buat khulu'. Khulu' ni apa? Tebus talak. Makna pergi ke mahkamah, kata dia nak mencerai, dia nak minta cerai daripada suami dia. Maka sudah pasti bila khulu' ini tebus talak, isteri kena bayar, sebab dia yang minta cerai. Jadi kamu rujuk dia, isteri kamu, semata-mata kamu nak suruh dia untuk membuat khulu' kepada kamu di mahkamah syariah. Jadi ini tidak dibenarkan. Ataupun kamu rujuk tapi kamu tak ambil tahu, kamu tak cakna langsung tentang isteri kamu, bahkan kamu biarkan tali tidak bergantung, gantung tidak bertali. Okey, gantung tak bertali. Kemudian, barang siapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah membuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu menjadikan hukum hakam Allah sebagai permainan. Makna mereka tahu, tapi mereka buat juga. Jadi Allah Ta'ala sifatkan mereka dengan mereka memperolok-olokkan hukum hakam Allah. Hukuman yang sangat berat. Okey. Kemudian, kalau istahza'a yastahzi'u, selalunya selepas dia ada ba, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Itu surah Al-Baqarah, page yang pertama, tuan-tuan buka bawah tu, bawah sekali tu. Okey, mana dia muta'addi dengan huruf ba, huruf jar. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Nampak lepas tastahzi'un tu ada ba lah. Asalnya qul atastahzi'una billahi wa ayatihi wa rasulih. Seolah-olah ayat asalnya begitu, iaitu tastahzi'una billah. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Okey, juzuk berapa kan dalam surah At-Taubah, juzuk 10, tuan-tuan boleh lihat juzuk yang ke-10, 7 helai
7 juz 10 surah Taubah. Tuan-tuan lihat di mana ya? Ada. Qul abillahi wa ayati. Okey, juzuk muka surat 197 ayat yang ke-65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasul Allah kamu selalu memperolok-olokkan? Pertanyaan atau istifham. Qul abillah, itu istifham, pertanyaan, question. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi sebenarnya ayat-ayat yang kita nak bincangkan. Okey, walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fa amlaytu lilladzina kafaru thumma akhadtuhum fakaifa kana 'iqab. Juzuk yang ke-13 ni, surah Ar-Ra'd. Betul, surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'di. Muka surat berapa tu ya? Muka surat 253 ayat ke-32. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablik, dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum daripada kamu, maka aku telah beri tangguh kepada orang kafir itu. Fa amlaitu lilladzina kafaru, sesungguhnya aku telah memberi, Allah Ta'ala kata aku telah memberi tangguh kepada orang kafir. Summa akhadtuhum, kemudian aku binasakan azab mereka. Fa kaifa kana 'iqab, betapa hebatnya siksaan aku, Allah Ta'ala kata. Okey, walaqad istuhzi'a bi rusulin. Nampak ustuhzi'a bi, ada ba. Bagaimana diperolokkan beberapa rasul. Ustuhzi'a adalah fi'il majhul, madhi majhul, pasif. Banyak lagi, cukup setakat tu dulu. Kemudian wal istihza', kalau daripada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya tak sah, sebab istihza' ni memperolok. Allah Ta'ala tak memperolokkan, itu bukan sifat Allah. Seperti mana tidak sah daripada Allah al-lahu, bermain, permainan, al-la'ib, hiburan dan permainan, tak sesuai. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha tinggi Allah Ta'ala daripada perkara-perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Ta'ala telah memperolokkan mereka dan memberi wa yamudduhum fi tughyanihim, membiarkan mereka dalam ketughyanan mereka, iaitu dalam pelampauan mereka. Ya'mahun, mereka kehairanan. Ya'mahun, mereka buta, tenggelam dalam kesesatan. Maksud Allahu yastahzi'u bihim adalah Allahu yujazihim, Allah Ta'ala akan membalas mereka dengan balasan memperolokkan. Jadi Allah Ta'ala tak memperolok, tapi Allah Ta'ala balas perolokan mereka. Itu maksud yastahzi'u bihim. Diriwayatkan annal mustahzi'in fid dunya yuftahu lahum babun minal jannah, iaitu bahawasanya orang-orang yang memperolok-olokkan di dunia ini, dibuka bagi mereka satu pintu daripada syurga. Fayusri'un, mereka bersegera nahwahu, ke arah pintu syurga tersebut. Fa idzan tahau, apabila mereka sampai ilaihi, ke pintu syurga tersebut, sudda alaihim, ditutup pintu tadi kepada mereka. Orang yang suka memperolokkan di kehidupan dunia, dibuka kepada mereka
satu pintu syurga, mereka cepat-cepat melulu pergi ke arah sana, ke arah pintu syurga. Sudda alaihim, ditutup pintu syurga tersebut. Maka Allah Ta'ala menyatakan, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Okey, dalam surah apa tu ya? Surah Al-Mutaffifin, juzuk yang ke-30. Tuan-tuan boleh lihat juzuk yang ke-30 dalam suratul Mutaffifin. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Ayat ke-34. Pada hari ini orang yang beriman pula mengetawakan orang yang kafir itu. Lagi, عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Okey, ke atas cara ini, maka firman Allah Subhanahu wa taala, sakhirallahu minhum wa lahum azabun alim. Allah Taala akan memperolokkan di kalangan mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih, iaitu Allah Taala memperolokkan bermaksud membalas perolokan mereka. Dalam suratul Mutaffifin ayat ke-34 tadi, kita lihat sakhirallahu minhum wa lahum azabun alim, juzuk yang ke-10, tuan-tuan. Betul? Juzuk yang ke-10, 9 lai bawah sekali. Cuba tuan-tuan lihat juzuk yang ke-10. Juz 10 jam 9 lai bawah sekali. Apa ayat dia? Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Okey, ayat 79 muka surat yang ke-1199. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka, Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Okey. Seterusnya tuan-tuan, pada muka surat 206 kita lihat dua kotak merah, iaitu huruf ha mim mim. Ha mim dan mim. Alham, ham ni makna al-hazan, alladhi yusibul insan, alladhi yudhibu al-insana, iaitu kesedihan yang akan memberatkan kepada manusia. Kesedihan yang manusia akan menjadi berat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Juzuk yang ke-6 berapa lai tu? 4 lai juzuk ke-6. 4 lai juzuk yang ke-6. Tuan-tuan lihat. Wahai orang, ayat yang muka surat 109 ayat yang ke-11.
Wahai orang-orang beriman, ingatlah kamu kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kamu ketika mana satu kaum bermaksud menginginkan, hendak menggerakkan tangannya ke atas kamu. Satu kaum nak menginginkan, itu makna hamma. Okey? Nak buat jahat kepada kamu. Dalam surah Yusuf ada وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Surah Yusuf juzuk berapa ni? Juzuk yang ke-12, muka surat 238, muka ayat yang ke-24. Sesungguhnya wanita itu Zulaikha telah berkeinginan hammat bih terhadap Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, wa hamma biha, dan juga Nabi Yusuf pula mungkin timbul keinginannya terhadap wanita tersebut, iaitu Zulaikha, andai kata dia tidak melihat tanda daripada Allah Subhanahu wa taala. Burhan rabbih, burhan adalah tanda daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda daripada Allah? Kita lihat 6, 7, 8 mana dia? Ayat ini tidaklah menunjukkan bahawa Nabi Yusuf AS mempunyai keinginan yang buruk terhadap wanita itu, iaitu Zulaikha. Akan tetapi godaan demikian besarnya godaan demikian sehingga andai kata dia tidak dikuatkan dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu dan pasti dia telah jatuh ke lembah kemaksiatan. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perkataan hamma makna ingin, ingin. Idza hamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Juzuk yang keempat surah Al-Imran. Tuan-tuan buka sendiri 2 line plus 1 page ayat atas sekali Okey. Kemudian wahammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah. Juzuk ke-10 surah At-Taubah ni. Surah At-Taubah. Juzuk ke-10, 3 line plus 1 page. Ayat 10 Tuan-tuan lihat muka surat berapa tu Muka surat 198. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Muka surat 188 ayat ke-13. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya padahal mereka bertekad untuk mengusir Nabi dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka? Mengapa kamu takut kepada mereka? Mengapakah kamu tidak memerangi orang yang melanggar sumpah? Padahal mereka bertekad ingin, wahammu, mereka bertekad, mereka ingin bi ikhrajir rasul, menghalau Nabi. Okey. Banyak lagi ayat lain tuan-tuan boleh lihat. Kalau ahamma maksud apa? Ahamma itu hamma maksud ingin. Ahamma wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Juzuk yang keempat, 4 line 1 muka ni.
Juz ke-14 plus 1 page. Betul Muka surat 70 ayat yang ke-153, ayat panjang dengan separuh muka surat. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Okey, nampak tak panjang ayat, nak bincang satu je kalimah iaitu ahammathum. Ahamma. Okey. Sedangkan satu segolongan lagi telah dikemaskan oleh diri mereka sendiri, telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mana telah mencemaskan. Okey. Dan mereka telah menyangka buruk terhadap Allah seperti mana sangkaan orang-orang jahiliyah. Okey. Mana mencemaskan, ahammathum, mendorong sesuatu supaya dia mendorong sesuatu yang boleh menyebabkan kesedihan, kemurungan. Mencemaskanlah. Okey. Rajulun hammaka, rajulun himmatuka. Al-hawam, al-hawam mana apa? Al-hawam, al-hawam mim bersabdu, iaitu kita panggil serangga-serangga di permukaan bumi. Al-hawam. Rajulun hammun, imra'atun hammatun, iaitu lelaki yang tua, perempuan yang dah tua. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan yang kita bincangkan mengenai dengan hamma. Hamma ada maksud ingin, berazam, nak. Ada yang maksudnya sedih pun ada. Ham. Ham ni boleh maksud sedih juga. Okey. Kemudian ada juga ahamma, mana mementingkan, telah merungsingkan. Kemudian tuan-tuan, perkataan yang terakhir pada hari ini, insya-Allah tuan-tuan yang mengikuti pengajian kita, Qamus Al-Quran, perkataan ha, waw dan dal. Hud, ini ada beberapa, ni kata dasarnya 3 huruf ha, waw, dal, dan sebenarnya dia boleh menjadi hada yahudu, iaitu beragama Yahudi, ataupun hada masuk kembali. Hudun, tuan-tuan kena faham hudun ni. Hudun ni ada maksud orang-orang Yahudi, ada yang bermaksud Nabi Nuh, Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hud ini daripada apa? Haudu.
Apa maksud al-haudu? Hud daripada al-haudu. Apa maksud al-haudu? Al-haudu maksudnya adalah pulang, kembali, pulang. Hada yahudu haudan, makna kembali dengan lembut, tak tergapa-gapa, secara perlahan-lahan. Kalau hawada yuhawwidu tahwidan, iaitu hawada yuhawwidu tahwid, iaitu berjalan dia seperti ad-dabib, seperti serangga-serangga berjalan. Boleh juga kita kata al-haud, hada yahudu haudan, fi ta'aruf, secara urufnya adalah at-taubat, taubat, kembali maknanya bertaubat, kembali kepada Allah. Inna hudna ilaik, iaitu kami telah pun bertaubat kepada kamu ya Allah. Juzuk 9 4 lai 1 muka. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulla syai'. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat, sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau, wahai Allah. Allah Ta'ala berfirman, siksaanku akan aku timpakan kepada sesiapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Okey, hudna makna kembali bertaubat. Sebahagian di kalangan mereka, ulama lughah menyatakan yahudu pada asalnya daripada perkataan mereka adalah hudna ilaik. Hada yahudu hudna ilaik. Okey. Wa kana isma madhin, dia adalah satu nama yang baik. Hada yahudu, satu nama yang baik. Kemudian jadilah selepas mana dimansuhkan pensyariatan mereka, laziman lahum wa tetap lagi mereka melaziminya, wa illam yakun fihi ma'nal madah, walaupun tak ada lagi makna madah, terpuji. Asalnya makna terpuji, tapi syariat mereka telah dimansuhkan, mereka tetap bersama dengan agama Yahudi, sedangkan sepatut bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey, agama Islam. Seperti mana orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara, pada asalnya firman Allah Ta'ala, man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Okey, jelas tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ansari ilallah, orang Nasrani, siapa yang nak menjadi penolong-penolong aku kepada Allah, kemudian jadilah mereka tetap malaziman lahum, mereka tetap dengan agama Nasrani walaupun pensyariatan agama Nasrani telah dimansuhkan. Okey, bila sebut hada fulanun, bermaksud seseorang itu mencari jalan Yahudi dalam agama. Hada yahudu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran juzuk yang pertama pada 4 lai 1 muka, juzuk yang pertama, juzuk 1 4 lai 1 muka, ayat atas sekali. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man aman
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Okey. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, wal ladzina hadu, juga orang-orang Yahudi, orang yang mencari jalan Yahudi di dalam agama. Hadu, hada, hadu, hadat, hadata, hadana. Okey. Hada juga isim alam. قد يتصور منه معنى ما يتعاطاه المسمى به أي المنسوب إليه ثم يشتق منه نحو قولهم تفرعا فلان. تفرعا فلان, apa maksud far'an? Daripada Fir'aun ni, tafarra'an fulanun. Apabila seseorang melakukan dengan perbuatan Fir'aun, makna dari segi kezalimannya, tafar'an. Okey, kamu ni membuat zalim yang sangat zalim seperti Firaun. Okey. Tahawwada fi mashyihi, iaitu idza masya mashyan rafiqan tashbihan bil yahud fi harakatihim 'inda al-qira'ah. Tahawwada fi mashyihi, iaitu apabila seseorang itu berjalan dengan satu perjalanan rafiqan, yang lembut, yang santai. Tashbihan bil yahud, menyerupai dengan orang Yahudi pada pergerakan mereka indal qiraah, ketika mana pembacaan, al-qiraah. Satu lagi Hud. Hud ini pada asal jamak kepada haidun. Hudun jamak kepada haidun, iaitu orang yang bertaubat. Apa itu haid? Haid adalah orang yang bertaubat. Jamak dia adalah hudun, dan dia juga salah satu daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kadzabat qaumuhu, kadzabat hudun mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun. Kaum apa dia? Kaum 'Ad. Kaum 'Ad. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. Cukup sekadar itu dulu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersua kembali dalam membicarakan huruf ha, waw, nun, iaitu adanya huruf hayyinun, haunun, ahana dan juga hunun. InsyaAllah kita bertemu kembali tuan-tuan dalam sesi Qamus Al-Quran pada keesokan harinya. Sekarang kita masuk kepada sesi yang berikut, iaitu sesi yang terakhir, sesi yang kedua, dipanggil sesi Tadabbur Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang dalam sesi Tadabbur, saya nak berada pada awal bab, membicarakan tentang fawasilul ay. Ma makna fawasilul ay? Iaitu di akhir ayat. Kita tak bicarakan di awal ayat, di akhir ayat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan puan-puan membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, tantahi bi fawasilin munsajamatin musiqiyan, ba'daha ala ba'd ma'a ba'd. Contoh tuan-tuan baca ta'lamun, tu'minun, tattaqun. Dia semua ada nun kat belakang, waw nun, waw nun, waw nun. Kalau ayat tu berakhir dengan ta'lamun, tuan-tuan tengok bawah dia berakhir dengan tu'minun, tattaqun, tadhakkarun. Semuanya waw nun, waw nun, waw nun. Sebab apa ya? Itulah kita panggil fawasilu munsajamah. Akhir ayat yang nak disamakan musiqiyan, iaitu muziknya, macam sajak ataupun pantun, sama di akhir.
Kalau tuan-tuan baca ayat Quran, tuan-tuan tengok bila satu ayat itu berakhir dengan khabira, basira, kabira, alima, hakima. Nampak Ini satu penjagaan yang jelas lah. Kerana apa? Kerana di dalamnya sebenarnya ada memberi kesan yang besar kepada orang yang mendengar. Tuan-tuan kalau baca khutbah Jumaat, kalau baca satu nada, orang tak, lepas tu ayat tak menarik, orang akan tidur. Tapi bila tuan-tuan susun ayat yang betul-betul tersusun rapi, orang yang tidur tak akan tertidur dia. Sebab apa? Sangat hebat susunan ayat yang tuan-tuan buat. Begitulah ayat Quran. Sebab apa disamakan ayat hujungnya? Kerana nak memberi kesan kepada pendengaran dan juga akan memberi bekas dalam hati kita. Okey. Tidakkah kamu melihat annahu marratan yuqaddam kalimah wa marratan yuakhiruha insijaman ma'a fawasil al-ayah. Tidakkah kamu melihat satu ayat ada yang ayat itu di kedepan tapi dikebelakangkan kalimah tadi semata-mata untuk menyamakan dengan ayat sebelumnya. Tuan-tuan lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-47 dan juga 48. Qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Qalu, mereka kata, amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan sekalian alam. Siapa itu Tuhan sekalian alam? Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Musa juga Tuhan Harun. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan highlightkan dalam surah Asy-Syu'ara juzuk ke-19 ayat 47-48. Tuan-tuan lihat bitaqdimi Musa ala Harun. Quran letak Rabbi Musa wa Harun. Rabbi Musa wa Harun. Tuhan tak letak, Quran tak letak Rabbi Harun wa Musa. Rabbi Harun wa Musa. Quran tak letak. Sebab apa ya? Nak meraihkan akhir ayat, ayat 47 48. Tuan-tuan lihat. Qalu amanna bi rabbil alamin. Nampak tak? Rabbil alamin, di akhirnya huruf nun. Sudah pastilah pada ayat ke-48 nak samakan juga akhirnya huruf nun. Rabbi Musa wa Harun, nun akhirnya. Okey. Kalaulah diterbalikkan, letaklah Nabi Harun dulu kemudian Nabi Musa. Rabbi Harun wa Musa, tak jadi, tak kena tu susunan dari segi fawasilul ayah. Tayyib. Okey. Kemudian berbeza pula tau. Kalau kita baca dalam surah Taha ayat yang ke-70, dia terbalik kan. Musa letak kemudian, Harun letak awal. Tuan-tuan lihat. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Letak Harun dulu baru letak Nabi Musa. Sebab apa letak Musa di akhir? Kerana alif ini pada ayat tersebut sesuai dengan hujung-hujung ayat dalam surah Taha. Tuan-tuan buka dalam surah Taha ayat ke-70. Juzuk 16 muka surat 316. Okey. Ayat ke-70 فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Sebab apa ya? Tak letak ayat 70, tidak diletakkan. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
Sebab apa? Sebabnya tuan-tuan lihat, diletakkan Harun dan Musa kerana nak samakan. Sebab apa? Musa ni akhirnya alif maqsurah. Tuan-tuan lihat ayat sebelum dia, semua alif maqsurah. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa alif. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ألف مقصورة di hujung. فأوجس في نفسه خيفة موسى ألف مقصورة di hujung. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ألف di hujung, ألف مقصورة, ألف kecil di hujung. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى alif maqsurah juga di hujung. Semua alif sesuailah dengan ayat ke-70 ini juga adalah diletakkan Nabi Musa di hujung, Nabi Harun di awal. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Sebab apa ya? Sebab apa berbeza dengan surah Syu'ara tadi? Sebab apa? Sebabnya nak samakan di akhir surah bagi nampak cantik, dengar, memberi bekas di dalam hati dan meletakkan kesan di dalam telinga kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita boleh melihat dibuang sesuatu daripada beberapa kalimah, dibuang sesuatu daripada kalimah-kalimah untuk sesuaikan di hujung ayat. Kalaulah benda huruf yang dihazafkan tadi dikekalkan, dia tak akan sama hujungnya. Contoh dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-72 dan juga 73, qala hal yasma'unakum ittad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Surah Asy-Syu'ara ayat ke berapa tadi? 72. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Okey, tuan-tuan lihat, au yanfa'unakum au yadurrun. Asalnya apa? Asalnya tuan-tuan, au yanfa'unakum au yadurrunakum. Tapi bila baca tuan-tuan, dia tak akan jadi sama tau di akhir ayat. Tuan-tuan akan jadi pelik bila tuan-tuan baca. Qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Kalau tuan-tuan baca, tengok ayat sebelum dia. Qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrunakum. Dia jadi lain. Sebab apa? Di akhirnya tidak nun. Tuan-tuan cuba perhatikan, boleh dikatakan semua dalam page ini berakhir dengan huruf nun. Betul tuan-tuan lihat pada page yang di atas, inna lamudrakun, kemudian inna ma'iya rabbi sayahdin, huruf nun. Kattawdil azim thammal akharin, huruf nun. Wa man ma'ahu ajma'in al-akharin mu'minin, semua huruf nun. Okey? Jadi di sini qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin, nun, huruf nun di akhir, akifin. Qala hal yasma'unakum id tad'un, nun. Aw yanfa'unakum aw yadurrun, huruf nun juga. Asalnya aw yanfa'unakum aw yadurrunakum, itu asalnya.
Mana dihazafkan maf'ulun bih. Yanfa'una fi'il fa'il, kum maf'ulun bih. Yadurruna fi'il fa'il, kum dihazafkan, iaitu maf'ulun bih dia dihazafkan. Jelas? Kalau kita kekalkan, dia tak akan jadi sama di akhir ayat. Okey. Tuan-tuan lihat terjemahan 72-73. Nabi Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu iaitu berhala, ketika kamu berdoa kepadanya, kepada berhala? Ataupun dapatkah mereka memberi manfaat ataupun mencelakakan kamu? Dapatkah mereka memberi manfaat ataupun memberi mudarat kepada kamu? Tuan-tuan, nanti kita akan bincang lagi lebih panjang selepas ini, daripada bab-bab yang akan datang insya-Allah. Sebenarnya bukan sekadar untuk insijam fawasilil ayah, untuk menyamakan hujung-hujung ayat, tetapi ada maksud yang lebih tinggi daripada itu, iaitu adalah untuk apa dia? Untuk memberi satu makna yang lain, iaitu seperti takhsis am, dan juga ada kaitannya dengan makna. Insya-Allah tuan-tuan, kita sambung dalam bab tadabbur esok. Insya-Allah kita akan bertemu kembali 9.30 pagi esok dalam kitab Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quranul Karim, dalam Surat Qamus dan juga Tadabbur Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, mengakhiri pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Sekiranya tersalah ataupun terkasar bahasa, saya menyusun 10 jari memohon kemaafan kepada tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tuan-tuan yang mengikuti pengajian kita, tekan butang share supaya ramai yang masih lagi tak menjumpai page kita ini, pusat pengajian Al-Quran ini. Mudah-mudahan mereka jumpa, mereka juga ingin belajar, ingin mendalami kalam Allah, kitab suci Al-Quran, bukan sekadar membaca tetapi menghayati, menterjemah dalam kehidupan dan juga tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar ini tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Kita bertemu kembali insya-Allah Subhanahu wa taala pada keesokan harinya. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.